Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali, nombor matriks 054786. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang isu dalam tarikat, iaitu tajuk yang saya pilih ialah kekeliruan masyarakat tentang tarikat. Jadi sekarang kita akan masuk kepada tajuknya, iaitu kekeliruan masyarakat tentang tarikat. Objektif kajian ini menerangkan tentang isu-isu tarikat yang berlaku dalam kalangan manusia. Isu ini seringkali menjadi satu perdebatan. Jadi, dengan ini saya akan menerangkan apakah isu-isu yang berlaku dalam tarikat pada masa kini. Baiklah, poin yang pertama ialah orang ramai melabelkan kesemua ajaran yang diperkenalkan dengan tujuan asal ialah bagi mendekatkan diri atau mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menyeleweng daripada syariat Islam atau sesat. Mereka merasakan ilmu tarikat ini adalah suatu ajaran yang bertentangan. Sebab itulah tarikat ini telah dipandang serong oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat perlulah tahu tentang definisi tarikat yang mengikut bahasa ialah jalan. Manakala mengikut istilah pula ialah amalan yang diikuti bagi mencapai kesempurnaan beragama. Okey, sekarang kita ke poin yang ketiga. Okey, saya ingin menceritakan tentang kategori-kategori tarikat. Kategori tarikat ni ada dua sahaja, iaitu tarikat umum dan tarikat khusus. Okey, dalam tarikat umum ialah kadar minimum menjadi seorang Muslim dengan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman serta akidah Islam yang telah disyariatkan. Manakala dalam tarikat khusus pula ialah amalan yang menyampaikan seseorang Muslim ke darjat ihsan di samping beramal dengan rukun Islam dan rukun iman. Tadi saya telah menceritakan tentang kekeliruan masyarakat tentang bertarikat. Sekarang saya akan menghuraikan tentang Rasulullah SAW, pengasas segala ilmu-ilmu tarikat. Okey, dalam huraian ini mereka telah mendakwa bahawasanya tarikat tidak mempunyai asas sehingga menolak segala jenis ajaran tersebut adalah tidak benar dan perlu diperbetulkan. Selain itu juga mereka tidak tahu bahawasanya Rasulullah SAW merupakan pengasas kepada segala tarikat muktabar yang telah diamalkan sehingga hari ini. Di samping itu, pengkhususan ilmu dan amalan Islam terpaksa dilakukan bagi memenuhi keperluan umat Islam yang semakin lemah daya ingatan dan kefahaman mereka. Okey, baiklah, sekarang saya akan pergi kepada prinsip tarikat yang diterima dan diyakini. Okey, prinsip yang pertama ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ini sangat-sangat penting kerana setiap perkara yang kita lakukan biarlah ia berlandaskan dengan syariat dan mengikut ajaran Islam. Apabila kita mengikut ajaran Islam, insya-Allah hidup kita akan diberkati. Selain itu, prinsip yang kedua pula, mempunyai guru yang bersambung sanadnya. Ini amat penting dalam bertarikat. Apabila kita mengetahui susur jalur guru-guru dari zaman Nabi hinggalah sekarang, bermakna tarikat itu adalah benar dan tidak palsu. Yang ketiga pula ialah mempunyai amalan zikir. Zikir ni ada dua, zikir khusus dan zikir umum. Okey, yang keempat pula mempunyai hikmah yang tinggi. Dan yang terakhir, kita perlulah mempunyai rakan yang sentiasa menasihati dan membantu dalam kita bertarikat. Kerana apabila kita dikelilingi rakan yang suka mengaji, suka belajar, maka kita akan terdorong dalam golongan itu. Okey, akhir sekali dalam bertarikat kita perlulah memilih amalan yang masyhur, kerana apabila kita memilih amalan yang masyhur, insya-Allah segala ajaran yang kita belajar dan kita dalami akan menghindarkan diri kita daripada sesat. Okey, jadi sebelum kita ingin memilih
sesuatu tarikat, kita perlulah memastikan dan mengkaji sedalam-dalamnya tentang ajaran tersebut. Dan juga lebih selamat jika kita hanya berpegang kepada fahaman yang telah diketahui umum seperti tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Syaziliyah, tarikat Ahmadiyah yang begitu popular khususnya di Malaysia. Okey, jadi sebagai kesimpulannya saya ingin simpulkan dan rumuskan bahawa dalam bertarikat ini kita perlulah membuat kajian secara mendalam. Selain itu, kita perlu tahu bahawa tarikat ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga kepimpinan dalam pelajaran tarikat sentiasa diberikan perhatian kerana ianya penting untuk kita menjadi insan yang berguna dan memberi manfaat kepada masyarakat. Yes, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.